Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita kembali temukan kita untuk kita sama-sama meneruskan tadabbur kita ni surah Fussilat, bersurat 478. Ayat berapa ini? Ayat 12. Ni ya. Kita mula ayat 12. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Ayat ni mula dengan fa. Faqadahunna. Fa ni satu jenis huruf. Jadi kalau kita satu-satu tu fa huruf, boleh dipotong lah tu satu kalimah berbeza. Qada satu kalimah perbuatan Allah. Jadi kita terjemah fa maka, jadi menunjukkan satu perbuatan yang berlaku cepat. Selepas satu proses yang lain, lalu segera berlaku satu proses yang baru. Fa tu guna macam tu. Kalau summa lewat sikit. Di fa qadahunna, lalu telah qadahunna tu menyempurnakan oleh dia, hunna akannya. Hunna ni menyebut pada langit. Langit yang asalnya apa? Dukhanun, asap, tidak ada lapisan lagi. Lalu Allah pun jadikan langit itu sebanyak sab'a samawat, 7 lapis. Jadi mana jadi dulu, langit ke bumi? Kalau cerita mana dulu, langit ke bumi? Langit. Bumi dulu. Oh kan. Mana dah tu? Ayat ni tunjuk langit ke bumi? Bumi dulu. Ada kata langit dulu. Mana satu Macam mana? Dua-dua sekali. Serentak. Jadi dalam tafsir lah, ayat ni lah cerita tentangnya. Jadi kita tengok dalam surah lain. Cuba tengok surah 79. 79
Ayat yang ke 28. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok ayat 27 dulu. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Jadi kita tengok kat sini pula lain kan ayat ni. Antum asyadu khalaqan amis sama banaha. Adakah kamu lebih hebat ciptaannya, kejadiannya, atau langit tu lebih hebat bandingan yang Allah buat? Banaha, yang mana langit ni kami bina je. Allah susun binaan sampailah maknanya tinggi. Kemudian rafa'a samkaha, dan dia mengangkat apa tu? Samka, atap dia. Rafa'a samkaha. Samka ni satu benda yang dia macam terapung je kan. Kalau ikan apa bahasa Arab? Samak. Ikan kan? Ikan bahasa Arab samak. Sin min kaf. Tapi ni bukan masuk ikan lah. Ini masuk atap. Tapi adalah macam berkaitan tu. Jadi maksudnya Allah angkat bumbung tu bukan macam kita angkat bumbung. Tu dewan luar tu bumbung angkat lah. Kalau tak ada tiang tu apa jadi? Dah tengok perbuatan dia. Susah ke senang nak buat? Nak letak form ni susah kan? Oh ciput tu je pun dah susah dah. Modal pun besar kan? Ya, ini bukan ni. Satu alam ni. Langit semua sama je. Semua ada tempat tu. Setiap tak ada satu tertinggal je terdatak. Semua ada. Ada tak yang bocor? Tak ada rasanya kan? Kat belah benua mana ke ada, tak ada langit ke? Ke semua ada? Ada semua. Jadi rafa'a samkaha, dia Allah angkat langit itu, atap dia tu, fasawwaha, menyempurnakan dia. Jadi berat sebenarnya langit ni, sebab tu diangkat. Dan kemudian wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa? Malam dia gelap. Langit yang cerah tadi itu biru, putih, kehijauan, tiba-tiba boleh gelap. Ada lampu dia padam dengan cepat. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan cahaya pula daripada situ langit. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dia menghamparkan. Jadi kat sini lain pula. Dalam ayat tadi kita tengok langit dulu kan. Bumi dulu. Ayat ni kata langit pula dulu. Mana betul ni? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan dia keluarkan daripadanya langit tadi air dan juga tumbuh-tumbuhan disebabkan turunnya hujan dari langit, dari air tadi tu. Baik. Jadi kat sinilah berlaku pendapat lah. Tapi yang tepatnya, yang lebih masyhurnya adalah ayat tadilah yang kita baca tu. Allah cipta apa dulu? Jadi para ulama akhirnya ikut yang logika. Logika apa dia? Asas kita bina rumah, bina bumbung dulu ke bina tapak dulu? Tapak dulu. Begitulah kata. Sebab tu ayat tadi itulah ayat yang ikut turutan lah.
Ayat ni nak tunjuk lain, ayat ni nak tunjuk ketinggian langit tu, kemuliaan dia. Baru tengok bawah. Ini satu, Allah cabar. Sebab ayat ni cerita tentang Allah cabar. Sebab bahasa manusia ni dia tengok yang rendah daripada dia, bumi kan. Allah suruh juga tengok atas. Cuba tengok atas. Jangan sombong. Tengok atas, kamu rasa kamu kedil. Ayat tadi ayat kauni yang kita baca Fussilat tu, cerita tentang bagaimana Allah menyusun alam ciptaan dia. Sebab itulah yang cipta dulu bumi dulu. Asal bumi dan langit ni macam mana? Asal bumi dan langit ni macam mana? Sekali ke terpisah dah? Siap. Ini kita boleh bincang ni sebab apa? Kajian. Dan ini satu benda yang Allah beritahu. Ada sekali. Dia Radqan disebut. Cuba buka surah Al-Anbiya ayat 30. So, kita tulis ini. Surah Al-Anbiya ayat 30. Hari ni mula apa ayat tadi? 79 ayat apa ni? 79 ayat apa ni? 27 kan? 27 hingga 30. Buka surah 21 ayat 30. Buku surat 324. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Awalam yarau, tidakkah, adakah tidak ia melihat oleh orang-orang yang ingkar itu, orang yang kafir ni, bahawasanya langit dan bumi ni kanata, kedua-duanya itu radqan. Apa ni maksudnya? Berpadu satu. Dia ada yang mengaitkan ni dengan apa? Teori apa? Big Bang kan? Big Bang tu tiba-tiba apa? Meletus kan? Pecah, terpisah. Boleh ke macam tu? Dia nak kaitkan ni, dia tu kajian. Sains ni dia yalah, hakikatnya kajian manusia. Tapi manusia ni ilmu dia terhad. Dia masih lagi sebab apa? Dia tak boleh menetapkan terus. Inilah dia yang Quran sebut ni. Inilah maksud dia. Dia tak boleh. Dia boleh agak je kemungkinan yang inilah. Sebab apa? Sampai satu masa nanti jumpa benda lain pula. Sudah. Tadi dah claim lah yang ni. Rupanya tukar pula. Jadi Quran sentiasa relevan. Tapi kita ni, manusia ni kadang-kadang belum tentu lagi. Dia terhad. Jadi tak boleh kita nak menyatakan demikian secara qat'i sebenarnya. Dalam hal-hal kajian lah. Jadi itulah kajian lah. Jadi Allah kata dalam Quran, radqan, akhirnya asalnya menyatu kedua-duanya. Fafattaqnahuma, lalu kami Allah belah kedua-duanya, terpisah. Wa ja'alna minal ma'in, dan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu. Jadi segala sesuatu ni daripada air. Afala yu'minun, tidakkah mereka mahu beriman? Jadi ayat ni seolah-olah macam tanya ke orang kafir. Mereka tahu ke tanya ni?
Ada tak orang hidup masa bumi ni jadi? Masa hidup alam jadi? Tak ada kan? Ni suruh berfikirlah. Dan terima apa yang Allah sebut ni. Ni kebenaran yang Allah bagi tahu. Ni hal ghaib yang kamu mesti imani apa yang Allah sebutkan. Jadi itu asal dia kan. Kedua-duanya berpadu lalu Allah pisahkan. Barulah adanya langit dan bumi yang Allah jadikan setelah tu selama berapa hari? 6 ke 7 ke 8? 6 hari kan. Jadi proses dia kita tengok balik daripada ayat, buka balik surah Fussilat. Surah Fussilat. Buka tengok ayat 9 tu, ayat 9 kejap kan. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Pertama Allah cipta bumi selama berapa hari? 2 hari ya. Okey, 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan. Zalika rabbul alamin. Lalu kamu jadikan Allah ini ada sekutu-sekutu. Demikian sedangkan dialah Tuhan yang cipta sekalian alam ni. Kemudian ayat 10 wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Maksudnya arba'ati ayyam tu kena tolak dengan 2 yang atas tadi. Selama 4 hari lagi. Maknanya tambah lagi 2 hari lagi. Allah cipta bumi asas dia. Kemudian tambah lagi 2 hari Allah cipta keperluan di bumi itu. Kelengkapan bukit, gunung ganang, makanan dan sebagainya semua. Itu tambah lagi 2 hari. Jadi berapa hari dah? 4 hari. Bumi dan segala isinya selama 4 masa atau 4 hari. Dan kemudian langit. Tengok ayat tu, sambung ayat 12. Faqadahunna sab'a samawat. Lalu Allah menyempurnakannya langit itu. Yang mana Duhan ayat yang ke-11 tadi tu. Fi yaumain selama lagi 2 hari. Jadi berapa hari semua? 6 hari. Yaumain ni kita kata 6 hari. 6 hari macam mana? Kita tak boleh nak tahu. 6 hari di sisi Allah berbeza lah. Cuba kita tengok dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj. Contohlah ni hari yang lain. Time ni relatif kan. Kita ni hari kita 24 jam sebab putaran kan. Kita keliling ni 365 hari 24 jam masa kita tu siang dan malam je sebab adanya yang disebut bulan dan matahari itulah. Tu kalender kita ikut sebab putaran tersebut. Dalam surah apa tadi saya kata? Al-Hajj surah 22 ayat 47. Ni hari di sisi engkau. Hari di sisi Tuhan engkau macam ni hari dia. Jadi macam mana kita nak bayangkan? Tak boleh nak kira gambarkan. Beza sangat. Jadi kalau nak terjemah, Ustaz betul ke hari? Jangan anggap macam hari kita pun tak boleh tahu. Hari di sisi Allah berbeza. Sebab tu para ulama kata ada yang terjemah hari. Yaum yaum sebab Allah tak kata waqtaini, Allah kata yaumain. Kalau masa, waktu, sepatutnya dia sebut apa? Waqtaini lah. Faham Clear kat situ. Jadi sebab tu pendapat kata hari tak ada masalah pun. Tapi bukan hari macam kita 6 hari sekejap. Kalaulah pun 6 hari boleh tak Allah buat? Boleh, tak ada masalah. Bukan macam kita kena ambil lori ke, kena apa kan, macam-macam tak dapat nak buat. Projek nak buat hospital pun berapa lama dah. Kecil je tu kan. Berapa lama dah. Jadi duk penggal lah. Jadi contoh. Jadi begitulah lemahnya kita ni. Jadi Allah nak kata alam ni Allah boleh cipta selama 6 hari. Menunjukkan apa dia? Rapinya perancangan. Cuba kalau orang tu tanda bijaksananya projek tu dan tanda projek tu menyaksikan, apa dia? Jangka bila ni? Saya pun tak tahu bila-bila je lah. Ini tanda apa dia? Ini main-main je ni. Ni Allah nak kata kita mesti ada period, mesti ada perancangan yang rapi. Allah nak ajar kita. Allah ni pun yang maha bijaksana pun ada ni. Tiba-tiba manusia ni dia anggap hidup dia macam
tak ada tujuan, tak ada perancangan. Dah lah memang jahil, hidup tak ada perancangan lagi teruk lah kan. Jadi Allah nak ajar kita satu benda lah di situ. Sebab tu ada 6 hari, bukan bermakna Allah lemah, tak. Allah nak kata hidup mesti ada apa? Planning tu. Jadi tengok ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi wa yasta'jilunaka bil 'adzab, dan mereka meminta kepada engkau agar apa? Disegerakan azab tu. Yang ancaman-ancaman yang Nabi bagi tu, mereka mempermain-mainkannya. Minta datang sekarang kalau betul. Ini siapa ni? Orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, musuh-musuh Nabi ketika dulu. Mereka cabar Nabi ni. Wala yukhlifallahu wa'dah, sedangkan tidaklah Allah akan menyelisihi janjinya. Apa yang Nabi cakap tu bukan tipu, betul. Jadi macam orang kata apa? Kail pandang sejengkal kan. Jadi dia ingat macam lambat lagi. Di sisi Allah apa dia? Sekejap je ni. Betul. Kita nanti kita rasa macam rupanya hidup kat dunia sekejap saja. Jadi sedangkan Allah kata, Allah beritahu kita rahsia dia, wa inna yauman, sedangkan sesungguhnya sebenarnya satu hari inda rabbik, di sisi Tuhan engkau. Bagi Allah satu hari dia apa dia? 1000 tahun. Maknanya kita ni sekarang dah 1000 tahun ke? Dah sampai sehari ke? Kamu hidup tak sampai sehari nak cabar-cabar aku. Petik jari je, sekejap je. Macam itulah umpamanya kan. Ini Allah kata ni. Dia nak minta segera azab datang. Dia ingat apa? Sehari bagi aku 1000 tahun. Kamu hidup berapa hari? 60-70 tahun je. Tak sedar diri betul. Seolah macam itulah katanya. Kan? Main-main lagi ni. Kan? Kita jom. Jadi mimma ta'udun, daripada apa yang kamu hitung. Dan ini nak tunjukkan satu alam yang Allah cipta ni, dia satu benda yang apa dia? Sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat bermakna. Dia bukannya semuanya sia-sia. Semuanya akan ada perhitungan yang sangat-sangat detail. Ni Allah cipta langit dan bumi ni pun kan, sebelum ada kita pun detail. Dan kita dicipta lagi kan, kita boleh main-main ke? Terasa macam lepas dengan mudah semua benda tu. Sebab itu Allah cabar, Allah sebut dalam surah lain. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 115. Surah 23 ayat 115. Seratus 115 15. Okey. Muka surat 349 Dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Afahasibtum,
Maka patutkah kamu semua wahai manusia menyangka annama khalaqnakum abatha, bahawasanya kami ni cipta kamu abatha. Abatha ni maknanya apa? Abatha ni kalau dalam terjemahan buat tanpa tujuan. Kan? Banyak tak kita buat tanpa tujuan? Yang banyak buat tanpa tujuan ni macam masa kecil-kecil dulu lah. Kan? Apa tu? Plasticine. Kan? Plasticine buat apa? Beli kan? Ayah beli. Buat jadi apa? Lepas tu sekarang ada wujud lagi tak? Hilang lah. Hari ni bukan plastik, hari ni nama dia apa? Slime lah, macam-macam lah kan, budak-budak punya kan. Jadi kita rasa hidup kita macam tu, Play-Doh ke apa kan, mana? Tak ada apa-apa dah. Lepas tu dah, benda tu pun jadi dah, dengan habuknya dah buang dah kan. Adakah macam tu ke? Kamu anggap? Seolah macam tu lah, ramai manusia hidup dia. Sebab tu Nabi SAW nak bagi sahabat faham. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, nombor 6213 hadis tu, tak silap saya. Nabi daripada Ibnu Mas'ud, Nabi ajar nak bagi kita faham hidup ni macam mana. Ini Nabi kata, Nabi tulis khata Nabi SAW khatan murabba'an. Nabi tulis khatan, Nabi lukis dekat pasir. Jadi itulah pentingnya pelajaran ni. Nabi didik ni serius. Zaman dulu Nabi ajar pun ada ABM. Apa ABM? Apa ABM? Alat bantuan mengajar. Kan? Jadi Nabi ajar agama serius. Kita bela agama, kita melanggar je kan. Tapi dulu belajar dunia macam mana? Macam-macam alat bantuan ada. Nak lulus ni punya pasal, alat-alat bantuan macam-macam, keluarkan modal banyak kan. Tiba-tiba akhirat ni yang lebih panjang jalan nanti, yang serius, tak apa, tak payah alat bantuan apa. Dah, duduk je ke? Semudah itu Mana lagi penting? Dan mana yang akan selamatkan kita? Mana yang bahaya kalau kita gagal? Yang mana? Herat lah. Tapi kita ambil tak serius pula yang tu. Tak apa, ABM tak ada pun tak apa. Tak ada alat bantuan mengajar, tak apa. Dengar je. Ya ke? Ini benda yang lebih serius yang pasti berlaku. Pasti. Yang ni sangkaan semua. Tapi dia bukan yakin kan? Bukan main persiapan. Kadang-kadang hari ni kita bukan nak kata apa, silakanlah buat tu. Tapi kena fikir yang mana. Yang ni juga kena buat lebih lagi lah. Kalau kita buat yang itu lebih, kita kena buat akhirat lagi tinggi. Dan hari ni kalau 6 tahun pun dah ada apa? Dah ada graduate. Dah ada tu dah. Graduate dah. Kan? Modal besar tu nak buat tu. Dengan dia tengok macam-macam lagi. Untuk bagi budak tu. Cekap lah macam-macam kan. Mahal tu barang dia semua. Tiba-tiba bila belajar Quran ni kan. Tak apa. Dengar-dengar je habis lah gitu je. Cowboy habis. Macam tu je. Ini tak patut ni kita buat macam tu. Tengok Nabi, zaman Nabi terhad. Zaman tu tak ada apa-apa lagi, baru bina. Tapi Nabi usaha nak bagi faham juga. Jadi Nabi buat apa? Nabi ambil, Nabi lukis kat tanah. Ni. Nabi pun lukis 4. Muqattan murabbi'an ni, iaitu segi 4 tepat. Macam tu. Kemudian Nabi pun lukis khatan yang kharijun, yang keluar. Nabi lukis garis, dan garis tu keluar daripada petak ni. Garis tu Nabi pun lukis keluar macam ni. Simple je Nabi ajar ni. Kemudian Nabi lukis khatan saghiran, sehinggalah janib, sampailah sini. Nabi lukis ni. Sahabat pun tengok, apa benda ni? Ni hadis ni panjang, Sahih Bukhari. Ni Ibnu Mas'ud yang kata. Jadi hadis ni hadis Nabi ada berapa jenis? Bila sebuah hadis Nabi, satu qaulun, Nabi cakap. Kan? Ya ghulam samillah, Nabi nasihat. Satu lagi fi'lun, Nabi buat. Ni Nabi buat. Yang cerita ni siapa? Yang nampak Nabi buat ni Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita balik. Ni perbuatan Nabi. Okey. Nabi lukis dekat tu. Sahabat semua tengok apa yang Nabi buat ni. Kemudian Nabi beritahu, hadza insan. Ni garis merah ni siapa? Al-insan, manusia. Wa hadza petak ni
ajaluhu. Ajaluhu muhitun bihi. Atau kama qala, muhitun bihi. Ini ajal yang mengepung orang ni, manusia. Manusia duduk dalam ni. Petak ni apa? Ini ajal dia. Wa hadza, dan ni amaluhu. Ni bukan amalan Kalau amalan bunyi dia apa? Huruf ain. Amal. Ini amal. Amal apa? Amal ni dia punya cita-cita. Ini apa? Angan-angan cita-cita dia. Cita-cita dia. Ini cita-cita dia. Dan garis-garis kecil ni, wa hadza ni al-a'rad. Apa ni a'rad ni? Cabaran dia. Ini cabaran yang ditempuh manusia ni. Jadi manusia ni sepanjang perjalanan hidup dia akan tempuh cabaran. Lepas akhta', lepas cabaran ni dia akan tempuh satu lagi cabaran, dugaan. Lepas dah ni dia akan pergi sini. Lepas sini dia akan pergi sini. Lepas sini pergi sini, sampailah dia nak kejar cita-cita dia. Rupa-rupanya apa? Dia mati dulu. Jadi rupanya cita-cita manusia memang tak pernah kesampaian. Jadi sepatutnya kita kena cita-citakan apa? Jadi ni Nabi kata, inilah dunia. Ni apa? Dunia. Yang ni akhirat. Ya, kita terkepung ni. Nak pergi mana? Nak lari ke mana? Kita hidup ni kan? Faham tak? Senang faham tak buat macam ni? Oh, clear. Yang ni Nabi bagi hadis ni sungguh-sungguh sangat-sangat bermakna lah pada para sahabat ni. Jadi kita kena jelas. Sepatutnya, sebab itulah Allah kata dalam surah, Allah kata, adakah kamu ingat aku cerita kamu ni main-main je? Ni ada benda yang kepung kamu ni. Jadi dalam surah 7 tentang ajal ni, surah 7 ayat, cuba tengok ayat 31. Ajaluhu. Ajaluhu. Ayat 30 bukan 31 lah, 34. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat, setiap generasi ada ajal masing-masing, tempoh. Ajal ni period, bahasa Inggeris dia period. Ada masa masing-masing. Jadi umat Nabi Nuh berapa tempoh dia? Nabi Nuh berapa hidup? 950 tahun, 1000 tahun umat dia. Jadi makin lama umat ni makin panjang ke makin pendek period dia. Umar kita berapa? Nabi kata apa? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku pula 60 hingga 70 hari saja pula. Dan wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sikit je yang lepas daripada lingkungan umur tersebut. Sikit je. Jadi kita hairan kan, kita kalau orang tu umur 100 tahun dia rasa macam wah. Tapi kalau tengok dekat rumah Nabi Nuh ini masih kanak-kanak lagi lah.
Dia hidup 1000 tahun, orang baru 100 tahun, maknanya berapa? Jauh kan? Jadi adakah bermakna umur yang panjang tu mana lagi senang, umur panjang ke umur pendek? Kita sebenarnya lebih beruntung ke lebih rugi sebab umur kita pendek? Mana lebih sebenarnya? Soalan cuba. Rasa-rasanya macam mana? Mana senang, umur panjang ke pendek? Panjang lagi penat. Tu tengok tu, berapa cabaran nak lalu, lepas tu mati je kan. Pendek untung kan. Umat dulu tengok 1000 tahun tapi ada makna tak? Tetap kena azab juga. Bahkan lagi sebenarnya kita ni untung umur pendek supaya kita jadi orang yang lebih bijaksana. Kalau umur panjang ni baru pendek je pun dah sombong dah. Cuba kalau bagi panjang, pendek je umur tapi hidup macam tak mati-mati kan. Cuba kalau bagi umur panjang, agak macam ni jadi. Tak tahu nak kata lah kan. Untung kita. Dan satu lagi apa? Cuba tengok surah Takbir lagi ayat ni. Jadi, dan bagi setiap umat itu ada tempoh masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lalu apabila datang ajal mereka, tidaklah mereka ditangguhkan sesaat pun. Jadi kalau hari ni sekarang pukul apa? 8.40. 8.45, 2 saat seseorang akan matilah. Jadi mati ni sebab jadi ayat ni nak tunjuk tak akan ada orang yang nanti sebab dia mesti sakit dulu baru mati kan. Nanti dia lambat sikit lah sebab dia tak sakit lagi. Tak macam tu? Tak, ayat ni bukan. Maknanya sebenarnya mati sebab apa? Sebab ajal lah. Dan wala yastaqdimun, dan tidak juga mereka akan dipercepatkan. Orang tu dah sakit sangat dah kan. Jadi mungkin ajal dia dipercepatkan sebab dia dah sakit, tapi tak mati-mati juga sebab belum ajal dia. Silap orang yang sihat tadi jaga orang sakit tu, orang tu mati dulu. Sebab apa? Ajal lah. Jadi sebenarnya mati sebab ajal. Jadi sebab itulah ni satu lagi, jangan kita mutlakkan sebab kematian tu kepada sebab yang kita itu boleh jadi syirik kecil tu, bahaya. Hati-hatilah, dia mati sebab apa? Sebab ni tak. Sebab tu kita kena ucap lafaz istirja' tu. Nak jaga kita punya batas supaya tak tersalah tu cakap. Jadi sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu kan. Semuanya kita milik Allah dan kita semua akan kembali. Dan doakan dia semoga Allah ganti yang lebih baik, Allah bagi keampunan dan sebagainya. Jadi memang kita boleh kata kenapa mati, sebab apa? Oh, sakit lama dah. Ya, tapi jangan mutlakkan sebab tu kan. Mati sebab apa? Ayat ni mati sebab ajal. Tak sakit pun mati juga. Clear? Itu kena betulkan tu. Kadang-kadang tersalah tu. Jadi wala yastaqdimun. Baik. Kemudian tadi saya nak pergi kat mana tadi ayat ni, saya lupa dah. Tak ada kan? Baik, ini tentang ajal. Itu maksud dia. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis dia, tujuan Nabi bagi ni nak bagi kita jadi orang yang bijaksana. Dalam hadis Nabi kata al-kayyisu kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Cuba baca hari ni, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia orang yang paling bijaksana. Kayyis ni maknanya cerdik. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa hisap, fikir tentang diri dia. Dan untuk apa? Setelah dia fikirkan tu, dia muhasabah dan dia bekerja untuk persiapan selepas
mati dia fikir yang ni. Dia akan hentikan dia punya cita-cita dunia dia yang tak pasti. Jadi ramai manusia, bila kita tengok hadis ni, ramai manusia dia buat persiapan untuk benda yang tak pasti ke benda yang pasti. Yang tak pasti yang mana? Tu, yang depan tu. Menjangkau kan? Yang pasti, yang sedang tepung dia, ajal dia. Tengok. Kan? Kitab yang cerita tentang ajal kat mana? Bukti dia. Bukti persiapan pasti dengan tak pasti. Mana kitab yang banyak cerita tentang ajal? Ni lah. Betul tak? Ramai tak bimbang, tak faham yang ni. Dan rasa gagal hidup dia kalau dia tak berjaya yang ni. Tak kan? Mak bapak tak ada kan? Tak ada rasa macam ini satu musibah besar dalam hidup. Bila anak gagal, bahkan tak boleh baca ke, ataupun tak boleh faham dia, oh ini bukan musibah besar. Tapi bila dia yang tu tadi kan, yang cerita yang atas tu, dia rasa gelap masa depan, misalnya, kan? Betul? Itu syaitan dah manipulate kita dah. Kita tersalah tu. Yang pasti ni dalam ni, tapi tak rasa bersalah, tak rasa dosa besar. Yang tak pasti dia rasa macam, masa depan saya dalam bahaya. Ini masa depan yang paling bahaya ni nak hadapi. Dalam ni cerita semua dah. Tapi kenapa kita abaikan yang ni? Bahkan sampai tak boleh apa? Lebih parah, tak boleh baca langsung. Dan tak rasa apa-apa bersalah pun. Ni lagi parah lah. Jadi jangan dibiarkan. Mungkin kita tersilap, tapi jangan dibiarkan apa dia? Baton kita nak pass tu tersilap juga. Betulkan keadaan tu. Mudah-mudahan dengan itu usaha kita tu lah, apa dia? Kita dapat diterima sebagai amal soleh kita juga. Hasil kita punya kesedaran tadi. Dapat jadi amal soleh di atas kekurangan kita dapat tampung. Jadi kerja kita sekarang kena betulkan keadaan tu. Jadi itulah tentang ajal. Sebab itulah Allah SWT cerita tentang cita-cita tu. Cuba buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Amal tu. Perkataan amal tu bukan ain, Hamzah. Hamzah ni maknanya cita-cita, harapan, matlamat. Bahasa Inggerisnya apa ya? Goal. Kan? Goal apa je goal? Ambition. Ambition. Ambitious dia kan? Apa? Surah 18 ayat 46. Yang ini sebaik-baik ambitious. Aura bahasa Inggeris ni lain sikit je gua. Okey. Jadi kat sini tadi dia surah 40. Surah 18 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi cuba cari mana perkataan amalah. Hujung sekali tu. Apa dia terjemah? Harapan. Nampak? Harapan. Cita-cita lah sebenarnya. Harapan, cita-cita. Jadi harta, benda dan anak-anak kamu semua ni zinatul hayatid dunia. Sekadar perhiasan dunia. Jadi perhiasan. Perhiasan ni tak ada apa-apa, cantik manta-mandang saja. Perhiasan. Kalau kita jadikan dia sekadar perhiasan, tapi Allah suruh kita jadikan dia apa? Wal baqiyatus solihat, dan yang kekal daripada amalan yang soleh, baqiyatus solihat. Jadi Allah suruh jadikan ni, jadikan semua itu baqiyatus solihat, yang kekal. Apa yang kekal? Amal soleh tu, iman dan amal soleh. Jadikan harta itu semua gunakan atas dasar iman dan amal soleh.
Anak-anak tadi gunakan pada jalan iman dan amal soleh, baqiyatus solihat. Inilah lebih baik di sisi Tuhan kau. Ini lebih baik di sisi Allah untuk kita siapkan ajar kita, dan sawaban sebagai balasan ganjaran, dan inilah sebaik-baik wa khairun amala. Jadi Allah suruh kita tukar cita-cita yang ni tak baik. Cita-cita yang baik, cita untuk apa? Prepare untuk bertemu Allah tu. Itulah sebaik-baik cita-cita, harapan kita. Bagaimana kesudahan kita? Itulah ceritanya. Balik pada surah kita Fussilat. Cerita pasal kejadian langit dan bumi ini yang bukan sia-sia, dan semuanya ada tempoh yang Allah tetapkan. Sebab itulah Allah cipta langit pun awalnya pun ada tempoh 6 hari, 6 masa. Dan pasti juga ada tempoh yang akan kemudiannya Allah tetapkan untuk berlakunya kebinasaan pula daripada apa yang Allah cipta tu. Jadi kemudian sambung sikit, wa auha fi kulli sama'in amroha, dan dia telah pun mewahyukan pada setiap langit itu dia punya urusan masing-masing. Jadi setiap langit ni ada aturan masing-masing, ada peranan dia. Wa zayyana sama'ad dunya, dan kami telah hiaskan langit dunia. Ni langit dunia ni sebenarnya kita dulu surah Al-Mulk dah pernah buat sini, tak? Surah Al-Mulk dulu, kan? Langit dunia ni langit yang paling dekat dengan kita ni lah. Langit yang kita nampak ni semua langit dunia. Langit dunia ni langit pertama ke? Bukan. Langit dunia pun bukan langit pertama. Jadi langit dunia ni apa? Macam mana kita nak ukur langit dunia ni? Lapisannya, selagi mana kita boleh lihat sekarang, kita kat dunia kan? Selagi mana kita dari dunia ni boleh melihat sekarang ni, apakah yang ada di langit tu, berapa bilion tahun dah sekarang kita dah nampak teropong teleskop kan? Makin lama nampak jauh kan? Hubble tu semua. Selagi mana nampak lagi tu galaksi, walaupun dia bilion tahun cahaya tu, itu masih langit dunia. Itu masih langit dunia. Itu kalangan ahli tafsir. Itu masih lagi langit dunia. Begitu besarnya, luasnya. Itu baru langit dunia lah. Cuba bayangkanlah betapa luasnya langit yang Allah cipta ni, 7 lapis tu. Jadi langit ni fungsi dia apa? Perhiasan, kemudian adanya bintang-bintang sebagai perhiasan dia, wahifzah, dan sebagai pemelihara, penjaga. Dzalika takdirul azizil alim. Demikianlah takdir, iaitu ketetapan yang telah ditetapkan daripada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha mengetahui bagaimana keadaan Allah menciptakan kedua-duanya tu. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi pada ayat yang seterusnya. Ini masuk dalam bab lepas ni. Ayat ni Allah mula masuk satu elemen untuk kita rasa takut, takhwif duniawi. Ayat lepas ni dalam usul tafsir sebut takhwif duniawi, menakut-nakutkan tentang bencana-bencana yang pernah berlaku kat muka bumi. Cerita tentang kaum Ad dan Samud. InsyaAllah nanti kita sambung pada temuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.